Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih kepada semua yang hadir ke forum kita hari ini. Tajuk forum yang akan disampaikan ialah moraliti dan edukasi pendidikan. Saya, Cik Nur Syamiza Izzati binti Saharudin, akan menjadi moderator untuk sesi forum kita pada kali ini. Bersama saya di pentas adalah dua panelis yang sangat berpengalaman dan dihormati dalam bidang pendidikan dan moraliti. Panel pertama ialah Dr. Farsha, iaitu seorang pakar dalam bidang pendidikan moral dengan latar belakang akademik yang cukup hebat serta berpengalaman luas dalam aktiviti penyelidikan dan pengajaran. Dr. Alia telah banyak menyumbang kepada pemahaman kita tentang kepentingan moraliti dalam proses pendidikan dan bagaimana nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam kurikulum pendidikan moden. Okey. Panel kedua pula ialah Puan Amirah Balkis, seorang guru yang berpengalaman dan berdedikasi dalam pembangunan karakter pelajar. Beliau telah berkhidmat di pelbagai institusi pendidikan dan aktif dalam pelbagai program yang bertujuan untuk membina nilai-nilai etika dan moral di kalangan pelajar. Kepakaran Puan Amirah dalam memupuk sasiah dan akhlak murid menjadikannya sumber rujukan yang berharga dalam perbincangan forum hari ini. Tajuk yang akan kita kupas pada kali ini adalah amat penting kerana moraliti dalam pendidikan bukan sahaja menyentuh aspek akademik tetapi juga berperanan dalam membentuk karakter dan nilai-nilai dalam diri individu. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, penghayatan nilai-nilai moral dilihat sebagai kunci kepada keharmonian masyarakat serta kemajuan sesebuah negara. Jadi, pada hari ini, kita akan membincangkan tentang kepentingan moraliti dalam pendidikan, cara ia dapat disepadukan dalam sistem pendidikan moden serta peranan penting yang dimainkan oleh guru, ibu bapa dan masyarakat dalam membina generasi yang beretika dan bermoral tinggi. Kajian menunjukkan bahawa sistem pendidikan yang menekankan moraliti mampu mengurangkan kadar jenayah dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Untuk memulakan sesi ini, saya ingin bertanya kepada Dr. Alia, apakah kepentingan moraliti dalam sistem pendidikan dan bagaimana pendidikan moral boleh mempengaruhi perkembangan individu secara menyeluruh? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada Cik Moderator. Sebelum saya menjawab persoalan yang diutarakan, izinkan saya terlebih dahulu untuk memberi definisi kepada tajuk utama perbincangan forum kita, iaitu edukasi dan moraliti dalam pendidikan. Edukasi berasal daripada perkataan Latin yang merujuk kepada proses mendidik, mengajar atau memberikan ilmu pengetahuan. Perkataan ini sering digunakan sebagai sinonim kepada pendidikan dan melibatkan usaha untuk memupuk kemahiran, pengetahuan dan nilai-nilai dalam individu melalui pelbagai pendekatan termasuk formal dan tidak formal. Moraliti pula berkaitan dengan nilai-nilai etika dan akhlak yang dipupuk dalam pendidikan agar membantu murid memahami perbezaan antara benar dan salah serta memberi kesedaran untuk bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moral yang kukuh. Jadi, moral merupakan nilai murni bagi seseorang individu merujuk kepada ciri-ciri atau sifat-sifat mulia yang perlu dimiliki. Menurut Al-Ghazali, akhlak ialah perbuatan yang lahir dari jiwa yang suci tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Gambaran mengenai akhlak yang mulia ini terletak kepada contoh yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan baginda seperti dalam firman Allah SWT yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia dalam surah Al-Qalam ayat 4. Penanaman nilai dan akhlak mulia Rasulullah SAW terhadap masyarakat Islam telah terbukti mampu menghasilkan sebuah ketamadunan yang gemilang. Dalam konteks pendidikan, moraliti dilihat sebagai satu mekanisme yang sangat penting dalam membina nilai-nilai yang murni dalam sesebuah masyarakat ke arah membentuk negara yang maju dan moden. Jelaslah pembinaan dan pengukuhan negara bangsa amat bergantung kepada ketinggian nilai masyarakatnya. Al-Atas 1980 menegaskan bahawa pendidikan merupakan proses penyerapan adab ke dalam diri individu. Ini bermakna pendidikan bukan hanya untuk menghasilkan warga negara dan pekerja yang baik, malah untuk membentuk manusia yang sempurna agar menjadi insan yang baik.
Oleh itu, moraliti memainkan peranan penting dalam membentuk sasiah individu dalam pendidikan supaya melahirkan murid yang selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah ini adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Isu yang sering diperkatakan ialah pendidikan inklusif. Sikap murid yang tidak menerima murid berkeperluan khas untuk belajar di kelas yang sama. Murid MBK dipandang rendah dan kurang diberi peluang untuk mencuba di dalam kelas. Diskriminasi berlaku di dalam kelas disebabkan kurangnya interaksi kepada mereka sehingga mengakibatkan jurang pencapaian kurikulum dan kokurikulum mereka sangat besar. Nilai dan sikap ini dilihat memberikan impak yang negatif kepada murid MBK untuk belajar dalam kelas yang sama dengan murid di arus perdana. Sebenarnya, setiap murid wajar mendapat pendidikan dan layanan yang sama rata. Pada tahun 2023, sebanyak 13,186 MBK berdaftar di SPK, PPKI dan PPI di seluruh Malaysia. Sebanyak 89.89% berada di PPI pada tahun 2023 berbanding 60.87% pada tahun 2019 yang menunjukkan peningkatan sebanyak 29.02%. Inisiatif ini telah menyokong dasar pendidikan inklusif yang bermatlamat untuk memastikan lebih ramai MBPK berada di PPI dengan rakan-rakan murid di kelas arus perdana dalam membentuk sikap toleransi dan hormat menghormati. Moraliti adalah asas dalam pembentukan individu yang bertanggungjawab dan beretika. Pendidikan moral tidak hanya tertumpu kepada pengetahuan akademik tetapi juga kepada nilai-nilai seperti kejujuran, tanggungjawab dan hormat. Dalam sistem pendidikan, moraliti membantu murid membangunkan pemikiran kritis tentang apa yang betul dan salah dan membina empati serta sikap peduli terhadap masyarakat. Perkara ini turut selari dengan kompetensi global 6C dari segi kewarganegaraan, sasiah dan pemikiran kritis. Edukasi dan moraliti adalah dua elemen penting dalam sistem pendidikan yang saling berkait untuk melahirkan warga negara yang beretika dan berperanan positif dalam masyarakat. Terima kasih Dr. Alia atas penjelasan yang sangat mendalam dan menyeluruh mengenai kepentingan moraliti dalam pendidikan. Seperti yang telah dinyatakan, moraliti bukan sahaja membentuk individu yang baik tetapi juga memainkan peranan penting dalam membina masyarakat yang beretika dan harmoni. Dr. Alia telah menjelaskan bahawa penerapan nilai-nilai moral dalam pendidikan adalah kritikal untuk memastikan generasi akan datang tidak hanya cemerlang dari segi akademik tetapi juga berupaya menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan beretika. Ini selaras dengan pandangan Al-Ghazali dan Ibn Khaldun yang menekankan bahawa ketinggian nilai moral adalah kunci kepada kemajuan dan keharmonian sesebuah masyarakat. Dengan membudayakan nilai-nilai ini dalam pendidikan, kita bukan sahaja membentuk individu yang berilmu tetapi juga membina jati diri yang kukuh. Jati diri ini seterusnya dapat menyumbang kepada kebaikan masyarakat secara keseluruhan di mana setiap individu berperanan dalam memelihara keharmonian dan mengurangkan konflik. Menurut kajian yang dilakukan oleh Mansur pada tahun 2018, pendidikan yang berfokus kepada nilai-nilai moral mampu meningkatkan kesejahteraan sosial serta membentuk masyarakat yang lebih peka dan empati terhadap satu sama lain. Selain itu, kajian oleh Tan dan Kaur pada tahun 2021 juga menunjukkan bahawa integrasi nilai-nilai moral dalam kurikulum mampu membentuk sikap positif dalam kalangan pelajar. Sekarang, saya ingin bertanya kepada Puan Amirah, sebagai seorang guru yang berpengalaman, apakah cabaran-cabaran utama yang dihadapi dalam usaha untuk menyepadukan pendidikan moral
dalam sistem pembelajaran harian di sekolah? Dan selain itu, apakah kaedah serta pendekatan yang boleh digunakan untuk meningkatkan moraliti pelajar dalam konteks pendidikan moden ini agar mereka dapat menghayati nilai-nilai tersebut dalam kehidupan seharian mereka? Saya percaya Puan Amirah mempunyai pandangan dan pengalaman yang banyak dalam isu ini. Terima kasih Cik Syamiza selaku moderator kita pada hari ini. Sama seperti Dr. Alia, sebelum menjawab persoalan yang diutarakan, izinkan saya terlebih dahulu menyatakan pemahaman peribadi saya berkaitan konsep kepada tajuk utama perbincangan forum kita, iaitu edukasi dan moraliti dalam pendidikan. Edukasi merujuk kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, kemahiran dan sikap individu. Moraliti dalam pendidikan pula berkaitan dengan pengajaran nilai-nilai etika, norma dan prinsip yang membentuk karakter seseorang. Kedua-dua elemen ini saling berkait kerana pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga individu yang beretika dan bertanggungjawab. Oleh itu, pada pendapat saya, edukasi yang baik harus menyentuh aspek moraliti kerana pendidikan yang berkesan tidak hanya menghasilkan pelajar yang pintar, tetapi juga individu yang mampu membuat keputusan yang baik dalam kehidupan. Dalam konteks ini, pendidikan moral berperanan penting dalam membentuk kepribadian dan nilai-nilai positif yang dapat membimbing tindakan individu dalam masyarakat serta dalam kehidupan seharian. Saya ingin memetik dua kata-kata tokoh iaitu Nelson Mandela menyatakan bahawa pendidikan adalah senjata paling kuat yang boleh digunakan untuk mengubah dunia. Manakala Mahatma Gandhi menyatakan bahawa kita harus menjadi perubahan yang ingin kita lihat di dunia. Oleh itu, saya dapat simpulkan bahawa kedua-dua kata-kata ini menekankan bahawa pendidikan bukan sekadar tentang pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk individu yang mempunyai nilai-nilai moral yang kukuh. Hal ini demikian kerana penerapan nilai moral yang diterapkan dalam pendidikan akan membentuk generasi muda yang lebih bertanggungjawab sebagai asas mewujudkan kesejahteraan, keamanan dan kemajuan kepada negara seperti yang dinyatakan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Berbalik kepada soalan yang diutarakan sebentar tadi berkaitan cabaran-cabaran utama yang dihadapi dalam usaha untuk menyepadukan pendidikan moral dalam sistem pembelajaran harian di sekolah adalah berkaitan kekangan masa. Antara cabaran utama adalah kurangnya masa untuk memberi fokus kepada pendidikan moral kerana sistem pendidikan kita sangat berorientasikan akademik. Tambahan pula, masa murid di sekolah adalah lebih singkat berbanding masa mereka di rumah. Namun, kami sebagai guru perlu kreatif untuk menyisipkan nilai-nilai moral dalam setiap subjek yang diajar. Sama ada melalui contoh-contoh dalam pengajaran ataupun aktiviti kokurikulum. Selain itu, sikap murid juga menjadi cabaran kepada guru dalam menerapkan nilai moral kepada mereka. Berdasarkan kajian Supiah, pada tahun 2017 mendapati kegagalan murid dalam mengaplikasikan nilai moral adalah disebabkan pelajar yang masih tidak memahami dan menguasai nilai-nilai yang disampaikan. Manakala kajian Nur Zamri dan Nur Hasni pada tahun 2010 menyatakan kurangnya kerjasama belajar semasa sesi PDP memberi kesan kepada penerapan nilai. Dalam kajian yang sama mendapati antara cabaran lain yang dihadapi guru dalam menerapkan nilai murni adalah dari aspek menghasilkan bahan bantu mengajar. Hal ini disebabkan faktor masa yang dihadapi memberi kesan kepada penghasilan BBM yang sesuai dalam menjelaskan nilai murni melalui sesi PDP. Kajian Siti Rahayu Muhammad pada tahun 2017 menyatakan bahawa kurangnya penguasaan prinsip, kaedah dan teknik penerapan nilai dalam PDP, pendedahan yang mencukupi berkaitan penerapan nilai dan kekangan masa dalam melaksanakan strategi penghayatan nilai antara masalah cabaran dalam pengajaran nilai dalam sesi PDP. Oleh itu, kaedah yang berkesan untuk meningkatkan moraliti pelajar dalam konteks pendidikan moden ini agar mereka dapat menghayati nilai-nilai tersebut
tersebut dalam kehidupan seharian mereka adalah melalui pendekatan pembelajaran berasaskan nilai, di mana pelajar didedahkan dengan situasi kehidupan sebenar dan diminta untuk berfikir secara kritis tentang tindakan yang betul. Perkara ini selari dengan konsep 6C dalam pembelajaran abad ke-21 iaitu critical thinking atau pemikiran kritis yang dapat membantu pelajar menyelesaikan sesuatu masalah dengan berkesan dan menyesuaikan diri dengan persekitaran. Melalui cara ini, mereka dapat membuat analisis sendiri berkaitan kesan positif atau negatif yang akan berlaku, kesan daripada tindakan yang dipilih dan dilakukan oleh mereka. Guru juga perlu memainkan peranan sebagai contoh tauladan kerana pelajar belajar bukan sahaja dari apa yang diajar tetapi juga dari sikap dan tingkah laku guru mereka. Apabila mereka sudah terbiasa melihat tingkah laku yang baik, pastinya mereka akan mengaplikasikannya dalam diri sebagai satu kebiasaan atau norma dalam kehidupan. Tambahan pula, penerapan elemen nilai moral dalam pendidikan amat penting dalam mendepani cabaran abad ke-21 yang mana pelajar kini telah terdedah dengan pelbagai isu sosial yang melibatkan pelajar sekolah. Perkara ini dapat dikaitkan dengan penggunaan media sosial tanpa kawalan yang mampu membawa pengaruh negatif dalam kalangan pelajar akibat daripada kandungannya yang sukar ditapis. Buktinya dapat dilihat apabila seorang guru memuat naik hantaran di dalam aplikasi TikTok yang memaparkan helaian kertas jawapan peperiksaan pelajar. Beliau meluahkan rasa kecewa apabila menanda kertas peperiksaan di mana murid terbabit meninggalkan jawapan sebab boleh pada 3 ruangan kosong. Situasi ini menunjukkan pengaruh negatif media sosial dalam kehidupan pelajar. Akibatnya, mereka akan terkesan dari segi pelajaran, sukar berkomunikasi dan mengabaikan realiti sebenar kehidupan. Oleh itu, pembelajaran abad ke-21 menekankan peranan guru sebagai individu yang menggalakkan pelajar untuk meneroka dan memahami bahan ilmu yang diperoleh. Guru boleh menerapkan elemen moral dalam diri pelajar melalui perwatakan dan peranan sebagai fasilitator dan moderator dalam menjelaskan nilai-nilai yang terdapat dalam sesi PDP. Contohnya, guru bertanggungjawab sebagai role model dari segi perwatakan serta percakapan. Guru perlu lebih tegas menerapkan elemen moral ini sehingga murid memahami tanggungjawab dan peranan mereka dalam mengaplikasikan aspek moral dalam kehidupan seharian. Selain itu, guru juga boleh menggunakan pendekatan penjelasan kepada pelajar akan nilai-nilai yang terdapat dalam sesi pembelajaran. Contoh yang paling mudah dapat dilihat dalam subjek pendidikan Islam itu sendiri yang merupakan subjek penerapan nilai. Situasi ini dapat dilihat semasa membaca Al-Quran. Guru perlu menekankan tujuan membaca Al-Quran serta adab-adab yang perlu diterapkan ketika membaca Al-Quran. Terima kasih Puan Amira atas penjelasan yang mendalam tentang cabaran dan pendekatan dalam menyepadukan pendidikan moral di sekolah. Seperti yang kita ketahui, pendidikan moral adalah aspek penting dalam perkembangan pelajar, bukan hanya dari segi akademik tetapi juga dari segi karakter dan tingkah laku mereka dalam masyarakat. Puan Amira telah menjelaskan beberapa cabaran utama termasuk kekangan masa dan sikap murid yang mungkin menjejaskan penerapan nilai-nilai moral. Dalam konteks ini, peranan ibu bapa, masyarakat dan kerajaan adalah sangat penting untuk memastikan pendidikan moral dapat dilaksanakan secara berkesan. Ketiga-tiga pihak ini harus berkolaborasi untuk mencipta persekitaran yang kondusif bagi pelajar dalam menghayati nilai-nilai moral. Sebagai contoh, ibu bapa boleh memupuk nilai-nilai baik di rumah melalui teladan dan komunikasi yang positif dengan anak-anak. Masyarakat melalui organisasi dan aktiviti komuniti juga boleh menyokong usaha pendidikan moral dengan menyediakan platform untuk pelajar terlibat dalam aktiviti sosial yang memupuk nilai kemanusiaan. Untuk memperkukuh pandangan Puan Amira,
kita dapat merujuk kepada kata-kata tokoh pendidikan seperti Albert Einstein pada tahun 1921 yang pernah menyatakan, pendidikan adalah apa yang tinggal setelah kita melupakan apa yang telah kita pelajari di sekolah. Ini menekankan bahawa nilai-nilai moral dan etika yang diterapkan dalam pendidikan akan terus kekal dalam diri pelajar sepanjang hayat mereka walaupun pengetahuan akademik mungkin dilupakan. Selain itu, kata-kata Mahatma Gandhi pada tahun 1942 juga yang menyebut kita perlu menjadi perubahan yang ingin kita lihat di dunia juga mengingatkan kita bahawa sikap dan nilai yang ditunjukkan oleh individu dalam masyarakat akan membentuk generasi akan datang. Di sini saya ingin menambah berkaitan contoh yang jelas tentang penerapan nilai moral adalah melalui subjek pendidikan Islam seperti yang dikatakan oleh Puan Aminah tadi. Dalam konteks ini, apabila guru mengajarkan adab dan tujuan membaca Al-Quran, mereka bukan sahaja menyampaikan maklumat tetapi juga membentuk sikap dan nilai yang akan dihayati oleh pelajar dalam kehidupan seharian. Dengan cara ini, pelajar diajar untuk menghormati dan memahami pentingnya nilai-nilai seperti kesabaran dan keikhlasan. Menurut kajian oleh Hamzah pada tahun 2021, penerapan nilai-nilai moral dalam pendidikan dapat meningkatkan kesedaran sosial pelajar dan membantu mereka berinteraksi dengan lebih positif dalam masyarakat. Di samping itu, kerajaan juga secara amnya berperanan penting dalam membangunkan dasar dan program pendidikan yang menyokong penerapan nilai-nilai moral dalam kurikulum. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia juga, pendidikan moral perlu diintegrasikan ke dalam semua subjek untuk memastikan ia menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan. Langkah-langkah ini termasuk menyediakan latihan bagi guru dalam mengajar nilai-nilai moral dan menggalakkan penglibatan pelajar dalam projek yang memfokuskan kepada kemasyarakatan dan nilai-nilai positif. Baiklah, berbalik kepada soalan yang seterusnya, saya ingin bertanya kepada Dr. Alia, bagaimanakah peranan ibu bapa, masyarakat dan kerajaan dalam menyokong pendidikan moral di sekolah, dan dalam konteks ini, apakah langkah-langkah konkret yang boleh diambil oleh ketiga-tiga pihak untuk memastikan pendidikan moral dapat dilaksanakan secara berkesan? Mohon pencerahan daripada doktor. Terima kasih moderator. Baiklah, seperti yang kita semua tahu, pendidikan moral sedang menghadapi masa kritis disebabkan arus pembangunan teknologi. Dan seperti yang Puan Amirah katakan tadi, sekarang pendidikan juga sudah beralih kepada pendidikan digital yang semakin canggih melalui matlamat pendidikan untuk mengintegrasikan teknologi dan selari dengan modal reka bentuk pengajaran. Pendekatan pengajaran yang pelbagai serta penumpuan terhadap pengajaran berpusatkan murid, kaedah pembelajaran berasaskan masalah serta pedagogi digital adalah dilihat menjadi pilihan pendidik masa kini dalam menggerakkan perjalanan pengajaran mereka agar menjadi lebih berkesan dan interaktif. Ini dilihat mampu melahirkan murid yang berkualiti serta kreatif bagi memberi sumbangan kepada kemajuan negara menurut Nur Fadilah 2015. Namun begitu, hakikat perkembangan pesat dunia globalisasi ini juga turut memberi kesan kepada pembentukan nilai-nilai di dalam jiwa murid. Kerosakan nilai akibat dari kebejatan teknologi ini perlu ditangani dengan pendekatan pendidikan yang lebih komprehensif. Nilai murni yang tertanam dalam jiwa murid akan membentuk generasi masa hadapan yang lebih berkualiti dan berdaya saing. Dengan itu, ibu bapa dan masyarakat memainkan peranan penting untuk memupuk nilai moral dalam diri murid-murid. Pendidikan moral ini tidak boleh dibiarkan sepenuhnya kepada sekolah. Ibu bapa adalah pendidik pertama dan utama dalam kehidupan seorang kanak-kanak dan mereka ini perlu menerapkan nilai-nilai moral di rumah. Ibu bapa ini perlu memantau penggunaan peranti anak-anak di rumah supaya tidak terjebak perkara-perkara lucah dan menjurus kepada nomofobia. Masyarakat juga perlu menjadi contoh yang baik melalui norma sosial yang positif.
rasional dan kepentingan untuk memastikan bahawa nilai-nilai ini terpelihara dan sentiasa tersemai di dalam jiwa seluruh masyarakat Malaysia adalah sebagai langkah yang penting bagi mewujudkan perpaduan, keharmonian serta memastikan rakyat Malaysia hidup secara aman dan sejahtera. Contohnya, masyarakat perlu menjaga hubungan yang baik antara kejiranan untuk membentuk teladan yang baik kepada generasi muda. Kerajaan Malaysia perlu berperanan dalam memastikan pendidikan nilai dan akhlak ini diajar di institusi-institusi pengajian bermula dari peringkat rendah hingga ke peringkat tinggi seperti yang termaktub dalam laporan Jawatankuasa Kabinet mengkaji dasar pelaksanaan pengajaran. Rasional kerajaan memberi perhatian kepada nilai-nilai ialah supaya murid dapat menanamkan nilai-nilai dan sikap hidup yang baik serta membentuk kelakuan yang bersopan santun dan menghormati antara satu dengan yang lain selaras dengan hakikat bahawa moral dan etika menjadi asas dalam pembinaan sesebuah masyarakat yang berdisiplin, bertata susila dan bersatu padu. Tambahan lagi, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 turut memberi fokus kepada pembangunan karakter dan sasiah murid. KPM amat mengambil berat isu salah laku disiplin dalam kalangan murid. Oleh itu, program pembangunan sasiah diri murid atau kita kenali PPSDM dilaksanakan untuk menjurus dan memberikan kesedaran kepada murid untuk membuat perubahan sikap dan tingkah laku bagi membangunkan potensi diri secara menyeluruh. Tumpuan PPSDM ini kepada 5 salah laku kategori berat dan berkategori ringan seperti tingkah laku kurang sopan, kekemasan diri, kenakalan dan tingkah laku tidak mementingkan masa turut diambil kira dan juga direkod dalam sistem sasiah diri murid. Pada tahun 2023, sebanyak 179 sekolah menengah telah dipilih dari seluruh negara yang melibatkan seramai 895 orang murid telah menjadi fokus bagi pelaksanaan PPSDM. Ujian pra-PPSDM ini menunjukkan 0.13% murid berada pada tahap rendah dan 7.69% pada tahap sederhana. Manakala majoriti murid itu 64.76% berada pada tahap tinggi dan 27.42% sangat tinggi. Peningkatan yang ketara dapat dilihat pada tahap sangat tinggi iaitu daripada 27.42% kepada 67.25%. Keputusan ini menunjukkan bahawa PPSDM telah memberi impak kepada murid mengikut aspek yang diukur. Hal ini juga dapat dibuktikan melalui penurunan bilangan sekolah bermasalah disiplin tinggi SBDT berbanding tahun 2018. Kerjasama antara sekolah, ibu bapa, masyarakat dan kerajaan ialah kunci bagi memastikan pendidikan moral yang menyeluruh dan berkesan. Jika semua pihak memainkan peranan masing-masing, kita dapat melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga dari segi moraliti. Terima kasih Dr. Alia atas penjelasan yang sangat menyeluruh dan berinformasi. Jelas bahawa kerjasama antara semua pihak iaitu ibu bapa, masyarakat dan kerajaan adalah kunci dalam membentuk generasi muda yang bermoral. Pendidikan moral bukan sekadar tanggungjawab sekolah tetapi merupakan usaha kolektif yang memerlukan penglibatan aktif daripada semua elemen dalam masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Plato, pendidikan adalah pengubah dunia, menunjukkan betapa pentingnya pendidikan moral dalam membentuk karakter individu dan masyarakat kita. Dalam dunia yang semakin kompleks dan berteknologi tinggi ini, cabaran yang dihadapi oleh generasi muda juga semakin besar. Oleh itu, pendidikan moral yang berkesan perlulah disokong dan diperkukuhkan. Melalui kerjasama ini,
untuk memastikan mereka dapat menjadi individu yang bertanggungjawab, beretika dan mampu menghadapi pelbagai cabaran kehidupan. Baiklah, sebentar tadi Dr. Alia telah menggariskan beberapa peranan penting yang perlu dimainkan oleh ibu bapa dan masyarakat dalam mendidik anak-anak tentang nilai moral. Ibu bapa sebagai pendidik utama perlulah memberi teladan yang baik dan memastikan anak-anak mereka terdedah dengan nilai-nilai positif. Ini termasuklah mengamalkan komunikasi yang terbuka dan jujur dengan anak-anak serta mendorong mereka untuk berbincang mengenai isu-isu moral dan etika yang mereka hadapi dalam kehidupan seharian. Seperti yang pernah dinyatakan oleh tokoh yang bernama Nelson Mandela pada tahun 1994, pendidikan adalah senjata paling kuat yang boleh digunakan untuk mengubah dunia. Kata-kata beliau ini menggambarkan bagaimana pendidikan moral yang baik dapat membentuk pemikiran dan tingkah laku anak-anak. Saya kira panel-panel pun bersetuju dengan kata-kata tokoh ini, kan? Masyarakat juga harus berperanan sebagai contoh melalui norma sosial yang membina. Ini bermakna masyarakat perlulah menggalakkan aktiviti-aktiviti yang menyokong pendidikan moral seperti program komuniti yang melibatkan sukarelawan dan kerja amal. Jadi, apabila masyarakat menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai positif, anak-anak akan terinspirasi untuk meniru tingkah laku tersebut. Kerajaan di pihaknya pula perlu memastikan bahawa pendidikan moral diajar secara berstruktur di semua peringkat pendidikan. Ini boleh dilakukan dengan memperkenalkan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan moral dalam semua subjek dan bukan hanya terhad kepada mata pelajaran khusus sahaja. Selain itu, latihan dan sumber untuk guru juga haruslah ditingkatkan supaya mereka dapat menyampaikan nilai-nilai moral dengan cara yang menarik dan relevan kepada pelajar. Kajian oleh Hussein pada tahun 2022 juga menunjukkan bahawa penglibatan aktif dalam pendidikan moral sebenarnya dapat menghasilkan pelajar yang lebih berdisiplin dan beretika. Sebagai maklumat tambahan, kajian menunjukkan bahawa komuniti yang aktif dalam pendidikan moral dapat menghasilkan masyarakat yang lebih harmonis dan berdaya saing. Contohnya, di negara-negara seperti Finland, pendekatan pendidikan yang melibatkan kerjasama antara sekolah, ibu bapa dan masyarakat telah berjaya melahirkan pelajar yang cemerlang dalam akademik dan juga dalam aspek sosial. Buat pengetahuan para panelis kita, di Finland, pendidikan moral diterapkan dalam bentuk aktiviti berasaskan projek yang melibatkan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif, di mana mereka belajar tentang empati dan tanggungjawab sosial melalui pengalaman langsung. Jadi kesan positif daripada pendekatan ini bukan hanya dapat dilihat pada pencapaian akademik pelajar, tetapi juga dalam pengurangan tingkah laku negatif seperti buli dan kejahatan. Jelas menunjukkan bahawa pendidikan moral yang kukuh dapat membentuk persekitaran yang lebih selamat dan produktif. Okey, baiklah, sebelum kita menutup seksi ini, saya ingin meminta Puan Amirah lah untuk memberikan cadangan tentang bagaimana kita boleh memperkukuhkan lagi pendidikan moral di sekolah-sekolah kita. Saya rasa kita perlu memberi lebih banyak penekanan kepada aktiviti-aktiviti yang melibatkan kerja komuniti dan juga aktiviti sosial di luar bilik darjah. Pelajar harus didedahkan kepada dunia sebenar di mana mereka dapat mempraktikkan nilai-nilai yang dipelajari. Selain itu, penglibatan lebih banyak ibu bapa dalam proses pembelajaran anak-anak mereka juga penting agar nilai-nilai moral yang diterapkan di sekolah selaras dengan yang diajarkan di rumah.
Pertama ialah penglibatan dalam aktiviti komuniti. Aktiviti yang melibatkan kerja komuniti memberi pelajar peluang untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar lingkungan sekolah. Melalui pengalaman ini, mereka dapat mempraktikkan nilai-nilai seperti kerjasama, empati dan tanggungjawab sosial. Sebagai contohnya, program khidmat masyarakat. Program ini dapat membantu pelajar memahami isu-isu sosial dan menanamkan rasa keprihatinan terhadap orang lain. Kedua ialah pendidikan berdasarkan pengalaman. Pendidikan tidak hanya berlaku di dalam bilik darjah. Pengalaman langsung akan membantu pelajar mengaitkan teori dengan realiti. Ini dapat membentuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai moral. Hal ini demikian kerana pengalaman yang bermakna adalah dasar kepada proses pembelajaran yang efektif. Ketiga ialah peranan ibu bapa dalam pembelajaran. Pihak sekolah boleh mengadakan kempen atau perjumpaan dengan ibu bapa supaya mereka lebih cakna dengan peranan mereka dalam mengukuhkan lagi nilai moral yang diajarkan di sekolah. Keterlibatan ibu bapa dalam proses pembelajaran ini sangat penting untuk memastikan konsistensi nilai antara rumah dan sekolah. Ibu bapa yang aktif dalam pendidikan anak mereka dapat menanamkan nilai-nilai moral yang positif serta menyokong perkembangan sosio-emosi mereka. Penyelidikan menunjukkan bahawa pelajar yang mendapat sokongan ibu bapa lebih cenderung untuk mencapai prestasi akademik yang lebih baik dan menunjukkan tingkah laku yang baik. Perkara ini adalah untuk mencapai keselarasan nilai moral, iaitu apabila nilai yang diajarkan di sekolah selaras dengan yang diterapkan di rumah, pelajar akan lebih mudah untuk memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai tersebut. Daripada situasi ini, hal ini akan membantu membina karakter yang kuat dan mendorong tingkah laku yang positif dalam kalangan pelajar. Baiklah, akhir sekali, selari dengan peredaran semasa, pengintegrasian teknologi dalam pendidikan sememangnya dapat membantu penerapan elemen moral dalam pendidikan dengan lebih baik. Menurut Walker, seperti yang dinyatakan dalam Syahidah pada tahun 2021, generasi Z ni, iaitu generasi sekarang, lebih gemar kepada komunikasi yang bersifat pantas serta maklum balas yang cepat. Oleh itu, penggunaan teknologi sememangnya menjadi medium yang kita boleh pilih dan berkesan kerana merupakan dunia tanpa sepadan dan membolehkan maklumat diperoleh dengan mudah dan pantas. Contohnya seperti penggunaan Google Classroom. Penggunaan Google Classroom, guru boleh berkongsi pautan mengenai isu-isu semasa berkaitan penghayatan moral, tidak kira di dalam ataupun di luar negara, supaya pelajar dia lebih cakna dengan masalah yang berlaku dalam dunia realiti pada hari ini. Oleh itu, mengintegrasikan aktiviti di luar bilik darjah, pengintegrasian teknologi dan melibatkan ibu bapa dalam pendidikan adalah langkah-langkah yang penting untuk membentuk individu yang bukan sahaja cerdas tetapi juga beretika. Ini mencerminkan pandangan bahawa pendidikan harus holistik, membentuk minda dan hati pelajar. Terima kasih Puan Amirah atas pandangan yang sangat berharga. Sebagai kesimpulan daripada jawapan Puan Amirah, kita perlu memberi penekanan yang lebih kepada aktiviti-aktiviti kerja komuniti dan pengalaman luar bilik darjah. Melalui penglibatan dalam aktiviti sosial, pelajar dapat menghayati nilai-nilai seperti kerjasama, empati dan tanggungjawab sosial. Ini bukan sahaja membantu mereka memahami isu-isu masyarakat, tetapi juga membina karakter yang kuat. Dalam perbincangan forum kita ini, dapat dirumuskan bahawa kerjasama antara ibu bapa, masyarakat dan kerajaan adalah kunci untuk membentuk generasi muda yang bermoral. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Aristotle,
pada tahun 350 sebelum Masihi, pendidikan adalah penanaman kebajikan dalam jiwa, menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai moral dalam proses pendidikan. Pendidikan moral bukanlah tanggungjawab yang boleh diletakkan sepenuhnya kepada sekolah, tetapi merupakan usaha kolektif yang melibatkan semua pihak. Ibu bapa harus berperanan sebagai teladan, masyarakat sebagai penguat dan kerajaan pula sebagai penyokong yang menyediakan infrastruktur pendidikan yang kukuh. Kita juga harus menyedari bahawa pendidikan moral yang berkesan tidak hanya membentuk individu yang cemerlang dari segi akademik, tetapi juga yang bertanggungjawab dan beretika. Menurut kajian oleh Roslan pada tahun 2023, pendidikan moral yang terintegrasi dapat meningkatkan kesedaran sosial dan komitmen etika dalam kalangan pelajar. Dengan memberi perhatian yang sewajarnya kepada pendidikan moral, kita dapat melahirkan masyarakat yang harmoni, berdaya saing dan sejahtera. Jadi harapan kita adalah agar semua pihak terus berusaha untuk memperkukuh pendidikan moral di sekolah-sekolah kita. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Paulo Freire pada tahun 1970, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari tindakan sosial. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mencipta persekitaran yang kondusif untuk perkembangan moral pelajar. Sekian, terima kasih kepada semua yang hadir dan kepada panelis yang telah memberikan pandangan yang sangat bernas. Semoga kita dapat terus bersama-sama berusaha untuk memajukan pendidikan dan moraliti di negara ini. Jadi saya akhiri perbincangan forum kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat sejahtera.